Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kembali lagi bersama dengan Ari dalam berkongsi kisah-kisah seram. Terima kasih yang mana sudah pun klik video pada kali ini. Satu kisah seram yang cuba Ri nak share kepada orang, agak menyeramkan juga bagi mereka yang mengalami kisah ni. Kita sebagai pendengar, kita anggap cerita ni biasa tahu. Tak usah nak cerita panjang, apa kata jom kita masuk terus ke cerita dia, Pak. Let's go. Kisah ni berlaku pada tahun 1990. Dah sangat lama dikongsikan. Yang mana dia memperkenalkan diri dia sebagai Siti tahu. Kisah ni bukan berlaku kepada dia, tapi berlaku kepada kakak dia dan juga sepupu-sepupu dia yang lain. Bila kita sebut sepupu-sepupu ni, maka ramailah yang mengalami kisah seram tahu. Salah seorang sepupu dia ni bernama Kak Na. Kita bagi saja nama Kak Na dah. Berumur dalam 25 ataupun 24 tahun macam tu. Dia berkahwin tahu. Pada satu hari tu dia dapatlah panggilan daripada hospital yang mana suami dia terlibat dalam satu kemalangan yang agak ngeri, di mana lori yang dipandu suami dia ni terbabah masuk ke dalam gaung dan amat mendikecitakan suami dia meninggal dunia. Kondisi ataupun keadaan mayat suami dia tu pun agak kita panggil apa, tak sempurna lah. Macam mana korang boleh fikir sendirilah. Maka dengar saja berita macam tu, Kak Na ni bukanlah sedih, bukanlah nak menangis, tak. Dia malah tersenyum dan seolah-olah berita itu adalah satu berita baik untuk dia tahu. Bila diselidik, rupa-rupanya arwah suami Kak Na ni adalah seorang yang panah bara, kaki pukul, curang, mai perempuan, lebih kurang macam itulah. So itu untuk dia punya family dia lah. Maka dekat kampung dia akan adakan kita panggil apa, tahlil arwah. Maka akan ada lewat ketika ni lah ramai sepupu-sepupu dia yang umur 18 tahun, 20 tahun, 21 tahun yang mana bekerja, belajar jauh-jauh, maka balik ke rumah. Berkumpul ramai-ramai lah macam tu. Dia buat dekat kampung, apa yang dia cerita balik, dia buat dekat kampung, maka berkumpul lah. Selepas saja kita panggil apa, kenduri arwah tu, maka dia orang ni akan duduk di pok yang paling hujung. Satu tabiat dia orang ni, bila dia berkumpul ramai-ramai, dia akan suka berkongsi kisah-kisah serang pada lewat malam. Maka bila dia berkumpul sekali lagi, dia pun pilihlah tempat yang paling hujung sekali, dekat ruang tamu. Sebab dia orang ni tidur dekat ruang tamu kan, dah ramai sangat tidur dekat ruang tamu. Dia pilihlah tempat paling hujung, maka dia buka lah tingkap. Bila dia buka tingkap tu, maknanya dia nampak lah dekat halaman rumah dia yang besar gitulah. Keluasan rumah dia tu memang besar dan dipenuhi dengan pokok-pokok kelapa. Nampak jelas lah tahu. Duduk dia pun letaklah satu lilin nak bagi nampak dia punya seram, keseraman cerita tu tahu. Maka duduklah lingkungan lilin tu lebih kurang dalam 5 orang macam tu lah. Cerita dah bagi cerita ni maknanya tahun 1990. Siti tak lahir lagi lah. Kakak dia yang ceritakan kepada Siti, lebih kurang gitulah. Maka kakak Siti dan juga sepupu-sepupu dia yang lain ni duduklah. Maka dia start cerita. Mu cerita bahagian kisah serama, mu cerita bahagian kena member kena stres, ceritalah semua. Dalam cerita dalam 30-40 minit macam tu, maka kakak Siti ni dia dah mula rasa tak sedap tahu. Maksudnya ketika ni lah dia macam dengar ada suara lelaki daripada luar rumah dia, seperti suara menangis tahu. Dan dia pun cakap, kau kan jap, aku dengar suara lelaki lah. Pada sepupu yang lain ni kata, mending kau ni, tak adalah. Dia pun teruskan cerita macam biasa. Bila teruskan cerita, kakak Siti ni dia dah rasa tak sedap hati sebab dia yang dengar suara tahu. Dan suara macam suara lelaki menangis gitu. Dia pun kata, aku dengar betul-betul ni ada suara lelaki menangis. Maka dia orang semua ni dah start dah tak cerita. Maka dia orang pun tak ada telinga dan dengar, fokus betul-betul. Yes, memang betul sahabat. Dia orang semua ni dengar dekat luar rumah ada suara lelaki sedang menangis. Maka dia pun tingkap ke dia dah buka tahu. Pergilah. Dia start dengan kakak Siti pergi tengok dekat tingkap. Duduk sekejap, suara itu semakin lama semakin dekat. Semakin lama dan semakin dekat. Dan dengar-dengar je lah. Dia bagi tahu, dia kata, abang balik ni. Dengan gitu je. Dia orang semua dah meremang lah. Kak Siti duduk terkena, barulah dia nampak
Mula-mula kan gelak ke tahu. Bila dia duduk dekat cahaya lampu tu, maka dia nampak lah tahu arwah suami Kak Nah ni dah balik. Maksudnya dah berjalan. Sambil dia berjalan dan mata arwah suami Kak Nah ni dia betul tenung dekat dia orang punya tingkap tu. Duduk tenung sambil melangkah slow, sambil menangis dan berkata, "Nah, abang balik ni. Abang balik ni. Bukalah pintu." Yang lain, sepupu dia yang lain ni tak kita tengok lagi. Bila sepupu dia lain pergi tengok, meremang. Keadaan dia tu memang sangat kita panggil apa yang diceritakan oleh Siti, tidak pakai baju dan penuh dengan darah dan pakai seluar panjang macam itulah, dan sambil melangkah slow sambil menangis. Korang boleh fikir sendiri, korang boleh imagine sendiri macam mana ketika dan saat tu. Maka dia semua ni dah nak menjerit tahu, nak metepik melolong lah, tapi mulut dia tu ditutup. Masing-masing tutup mulut masing-masing, tak nak bagi mak dan ayah, atuk nenek tu terjaga daripada tu. Dia betul ke apa dia tengok ni, dia pun duduk balik dan baca-baca. Orang ni baca bismillah lah, orang ni mengucap lah, macam-macam lah tahu. Dan maksudnya dia nampak benda tu. Dia cek, betul ke apa yang dia nampak ni? Aku duduk sekejap apa semua, dia bersembang, tu bukan suami Kak Nah ke? Itu bukan suami Kak Nah. Maka dia mau cerita ke? Pergilah tengok sekali lagi. Tengok tak ada tu. Dekat atas apa ni, dekat luar rumah tu tengok dah tak ada. Maka dia bagi tahu lah dekat sepupu yang lain, dia kata dah tak ada, shish go. Dia bagi tahu kita tak ada. Maka dia pun duduk sekejap, tiba-tiba bau tu dah mula bau busuk, bau macam hanyir macam tu. Dia palinglah dekat dia punya tingkap tu. Alangkah terkejutnya rakan sahabat edisi Malam Seram, dia nampaklah suami Kak Nah tu berdiri betul-betul dekat tingkap tu dalam keadaan badan yang penuh dengan darah, sambil berkata, "Nah, abang balik ni. Maafkan abang." Oi. Yang kalau kita bagi tahu, kalau kita seorang yang nampak, kita boleh kata macam tipu tu. Ni dua orang, kalau ada 4-5 orang kat situ, semua yang nampak suami Kak Nah duduk berdiri seketul dekat tingkap tu. Maka dia orang pun tak boleh buat apa-apa. Maka dia pun menjerit lah. Bila dia orang menjerit tu, satu keluarga satu rumah tu memang dah bising. Bangun atuk, nenek, mak, ayah masing-masing bangun pergi. Dan sepupu-sepupu sepupu-sepupu dan juga kakak Siti ni pun pergilah peluk masing-masing. Bila peluk tu semua seperti biasalah, benda tu dah tak ada. Mungkin mainnya syaitan, benda lah biasa, jelma apa semua kan, kita sendiri pun tak tahu. Maka diceritakan balik kepada keluarga-keluarga dia apa semua. Dan selepas daripada hari itulah, maka dia orang ni kalau balik je ke kampung, dia orang tak care lah. Dia orang tak ke cerita tu dah, takut benda tu berulang kembali. Dan takut tahu bila kita suka-suka cerita ni, tiba-tiba benda tu betul-betul wujud. Mungkin pengajaran untuk mereka yang suka berkongsi-kongsi cinta hati ni. Boleh kira juga lagi-lagi kalau kita ni seorang yang takut. Dia saja nak test kita ni macam mana, tahu rakan sahabat.